Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk Rasuah Bung Mokhtar isteri mula bela diri 15 Jun. Berita penuh. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Sri Zizi Izzati Abdul Samad akan membela diri bagi menjawab 3 pertuduhan rasuah dihadapi mereka di Mahkamah Session di sini pada 15 Jun ini. Hakim Rozina Ayub menetapkan tarikh itu pada sebutan kes hari ini yang dihadiri timbalan pendakwa raya Nur Syafina Muhammad Razwan, Peguam M. Ati Mulan mewakili Bung Mokhtar dan Peguam T. Sikon mewakili Zizi Izzati. Mahkamah perlu menetapkan tarikh perbicaraan memandangkan kes ini telah lama. Oleh itu, Mahkamah menetapkan perbicaraan bermula Jun pada 15, 16, 26 dan 27, manakala Julai pada 10 hingga 14, 20, 21, 24 dan 25, kata Rozina yang turut menetapkan 27 Mac untuk sebutan. Terdahulu, Ati Mulan berkata, setakat ini seramai 6 saksi pembelaan termasuk Bung Mokhtar dan isterinya akan memberi keterangan pada perbicaraan yang ditetapkan selama 13 hari itu. Pihak kami masih dalam pertimbangan sama ada akan menyediakan pernyataan saksi atau tidak, katanya. Ditanya Rozina mengenai status rayuan pasangan itu di Mahkamah Rayuan, T berkata, pengurusan kes terhadap rayuan itu ditetapkan pada 22 Mac ini, sementara menunggu rekod rayuan yang masih belum siap. Pasangan itu memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di sini yang menolak permohonan mereka untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan kedua-duanya membela diri atas 3 pertuduhan tersebut. Pada 3 Januari lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan Bung Mokhtar 63 dan Zizi 44 menggantung perbicaraan membela diri sementara menunggu rayuan mereka dilupuskan di Mahkamah Rayuan. Pada 2 September 2022, Mahkamah Session memerintahkan pasangan itu membela diri atas 3 pertuduhan rasuah selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Pada 3 Mei 2019, Bung Mokhtar didakwa atas 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM2.2 juta ringgit dan RM262,500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Velcra untuk membuat pelaburan RM150 juta dalam unit amanah publik mutual. Bung Mokhtar dituduh menerima rasuah daripada ejen publik mutual Madhi Abdul Hamid menerusi Zizi di Public Bank Cawangan Taman Melawati di sini antara 12.30 tengah hari pada 5 petang 12 Jun 2015. Beliau juga didakwa menerima suapan wang tunai RM337.500 daripada perundingan unit amanah Nur Haili Ahmad Mokhtar di bawah nama Zizi atas sebab sama dan di tempat sama pada 19 Jun 2015 manakala Zizi berdepan 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya berhubung perkara itu di tempat, tarikh dan masa yang sama. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar terkini dari Mahkamah. Peguam, Mahkamah tergesa-gesa dalam kes rayuan SRC Najib. Berita penuh. Mahkamah Persekutuan tergesa-gesa semasa perbicaraan rayuan kes rasuah SRC International membabitkan penyelewengan RM42 juta oleh Najib Razak tahun lalu, dakwa peguam utama bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan hari ini yang dipengurusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli bahawa ini ketara apabila panel hakim tertinggi sebelum ini tidak membenarkan permohonan untuk menangguhkan pendengaran rayuan selama antara 3 hingga 4 bulan.
Semasa permohonan semakan Najib untuk mengetepikan keputusan bersalah yang dijatuhkan ke atasnya dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM 210 juta ringgit dalam kes rasuah SRC, Syafiee mendakwa bahawa panel hakim sebelum ini yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat telah terkilaf kerana tidak membenarkan permohonan oleh peguam bekas Menteri Keuangan itu untuk penangguhan. Syafiee memberitahu panel hakim sekarang yang juga dianggotai oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat, Rodzaria Bujang dan Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais bahawa panel ketika itu juga terkilaf apabila tidak membenarkan peguam Najib ketika itu Hisham Tepotek menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Syafiee berhujah bahawa Hisham terpaksa menarik diri kerana dia tidak bersedia untuk mengendalikan rayuan kes SRC selepas panel hakim sebelum ini menolak permohonan penangguhan. Peguam itu menegaskan bahawa ini menyebabkan Najib tidak mendapat perbicaraan yang adil tahun lalu kerana Hisham terpaksa meneruskan tugasnya tetapi tidak sempat mengemukakan hujahan. Menurut Syafiee, keengganan Mahkamah Persekutuan membenarkan penangguhan itu menyebabkan Najib diwakili peguam yang tidak berkesan. Peguam terdahulu tidak dapat membuat persediaan untuk rayuan. Ini adalah kali pertama berlaku. Apabila rayuan dibuat, terdapat pertukaran peguam, dakwa Syafiee, berhubung tindakan Mahkamah Persekutuan tahun lalu yang tidak membenarkan penangguhan itu. Kehadiran Hisham Tepotek sekadar hiasan. Kenapa mahkamah tergesa-gesa? Saya tahu kadangkala peguam bela menggusarkan mahkamah apabila meminta penangguhan dan mahkamah adalah pakar dalam menangani perkara sedemikian. Tetapi ini adalah perkara yang perlu ditangani oleh mahkamah dan bukan dengan menafikan penangguhan tetapi melalui cara lain untuk mematuhi peraturan keadilan semula jadi, kata Syafiee. Peguam bela itu kemudiannya mula mengemukakan dakwaan bahawa Najib beranggapan bahawa dia tidak mendapat keadilan semasa rayuan kes SRC International memandangkan pilihan raya umum ke-15 semakin hampir. Panel Mahkamah Tertinggi ketika itu menolak rayuan kes SRC Najib pada 23 Ogos tahun lalu, manakala Parlimen dibubarkan beberapa bulan kemudian pada 10 Oktober dan diikuti PRU15 pada 19 November. Bagaimanapun, penghujaan lisan berkaitan PRU15 ini membawa kepada bantahan yang dibangkitkan oleh Timbalan Pendakwa Raya V. Sitham Beram.